Fatimah akan membentangkan tentang pengenalan tugas kami berkaitan keamanan global. Kami memilih tajuk liberalism, punca perpecahan menggugat keamanan ummah kerana golongan liberal kini semakin giat menyebarkan ideologi mereka kepada semua lapisan masyarakat. Saya akan mulakan dengan maksud liberalism, di mana liberal ini merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Dalam erti kata lain, konsep ini adalah bersifat ke arah kebebasan dan pemerintahan demokratik. Perkataan liberalism ini berasal daripada bahasa Inggeris, bererti kebebasan. Akan tetapi, fahaman liberal ini membawa impak negatif kepada masyarakat kerana hasutan mereka untuk menyamaratakan semua agama yang ada. Maka dengan itu, agama Islam juga turut terjejas dengan fahaman ini kerana agama Islam merupakan agama yang paling benar dan syumul. Selain daripada stigma penyamarataan agama, golongan liberalism ini juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ini akan memberikan kesan yang buruk kerana kedudukan agama Islam di Malaysia sebagaimana agama persekutuan akan ditafsirkan sekadar agama rasmi sahaja. Golongan liberalism berbuat demikian dengan tujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular. Tidak terhenti setakat itu, golongan liberalism ini juga menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Akhir sekali, kita sebagai muslimin dan muslimat hendaklah sentiasa muhasabah diri ketika mendengar dan melihat ideologi liberalism ini dan wajib untuk diri kita kembali kepada fitrah agama untuk rujukan dan panduan hidup kita melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang lagi nyata. Ini sahaja pembentangan dari bahagian saya. Rakan kumpulan saya selepas ini akan sambung untuk bahagian seterusnya. Konsep liberalisme. Liberalisme merupakan satu ideologi yang berasal dari barat. Terdapat 5 cabang arus liberalisme iaitu liberalisme budaya, sosial, politik, ekonomi dan juga agama. Seorang yang menerima dan mempraktikkan ideologi liberalisme merupakan seorang yang liberal. Golongan ini berpegang pada pendirian yang demokrasi dan juga kebebasan dalam menekankan hak-hak kepribadian dan kesamarataan. Atau dengan kata lain, mereka mengamalkan satu bentuk fahaman sekularisme yang berpegang kepada pemisahan antara teras landasan agama dalam melakukan sesuatu perkara. Liberalisme atau kadang-kadang disebut juga dengan Islam liberal merujuk kepada suatu fahaman yang menyeru kepada pemahaman dan pengamalan agama secara bebas tanpa terikat dengan pemahaman para ulama Islam terdahulu. Tidak keterlaluan untuk menyimpulkan bahawa liberalisme adalah jemaah Mu'tazilah zaman moden, manakala pluralisme pula berpegang kepada prinsip bahawa agama yang benar tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja. Dengan kata lain, pendukung pluralisme berpegang kepada pendirian bahawa bukan sahaja Islam agama yang benar serta memimpin manusia masuk ke syurga, bahkan agama-agama lain juga boleh membawa penganutnya ke syurga dan selamat dari neraka. Liberalisme agama muncul akibat pertemuan antara mazhab-mazhab dalam agama Kristian yang dimulai dengan gerakan reformation pemimpin Martin Luther. Liberalisme semakin rancak berkembang seiring dengan gerakan Enlightenment dan Renaissance yang menyeru kepada pembebasan manusia daripada kerangka kuasa gereja yang mengongkong kehidupan masyarakat dalam semua hal. Liberalisme dalam masyarakat Eropah yang membuahkan kemajuan yang menyilaukan sebahagian intelektual Muslim. Terdapat perbezaan pendapat yang mendalam di dalam rangka liberalisme. Perbezaan pendapat ini selalunya membawa kepada perdebatan yang hebat dan garang di antara ahli-ahli liberal. Daripada perpecahan ini, dari sudut liberalisme klasik, wujud beberapa pergerakan di dalam liberalisme. Yang pertama, dalam liberalisme politik, seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. Tambahan lagi, masyarakat dan institusi kerajaan yang wujud di dalam masyarakat berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak pribadi tanpa memilih kasih kepada sesiapa yang mempunyai taraf sosial yang tinggi. Liberalisme politik menekankan penjajahan sosial yang mana rakyat merangka undang-undang dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut. Ini adalah berdasarkan pemikiran di mana seseorang itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Yang kedua adalah liberalisme budaya. Ia menekankan hak-hak pribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati, termasuk kebebasan seksual, kebebasan beragama, kebebasan pemahaman dan perlindungan dari campur tangan kerajaan di dalam kehidupan pribadi. Dan terakhir, liberalisme ekonomi. Satu ideologi yang menyokong hak-hak pribadi ke atas harta benda dan kebebasan perjanjian bertulis. Ahli liberal ekonomi mahu hanya sedikit atau tiada langsung peraturan-peraturan kerajaan di pasaran. Sesetengah mereka menerima halangan kerajaan ke atas monopoli dan kartel, dan sesetengah yang lain menyatakan bahawa monopoli dan kartel disebabkan oleh tindakan kerajaan.
Antara isu liberalisme di Malaysia ialah penyalahgunaan kuasa oleh pihak pemimpin. Pada awal tahun 2022, kes Bella yang merupakan seorang remaja sindrom Down dan seorang anak yatim piatu yang telah didera oleh pihak pengasas rumah kebajikan yang dikenali sebagai Rumah Bonda, iaitu Siti Bainun Ahmad Razali yang merupakan naib ketua Puteri UMNO bahagian Ampang yang dilantik semenjak tahun 2016. Kebajikan Bella ditindas hanya kerana Bella merupakan seorang remaja yang tidak berupaya. Sekiranya elit pemerintahan diberi kuasa tanpa had, kelas pemerintahan mungkin menggunakan kuasa mereka dengan cara yang salah. Selain itu, pengenalan lesbian, gay, bisexual, transgender atau LGBT bukanlah isu baru di Malaysia. Gejala ini telah berkembang dan menjadi nyata dengan kumpulan ini membuat permintaan berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagai sebab untuk mereka mengiktiraf kehadiran mereka. Di Malaysia, 70% kaum Cina, 19% kaum Melayu dan 11% dari kaum lain terlibat dengan gejala LGBT. Gejala LGBT sepenuhnya bercanggah dengan ajaran Islam. Kesan liberalisme terhadap komuniti dan negara, menentang kedaulatan negara dengan menentang sistem perundangan syariah dan berpegang pada hak kebebasan bersuara. Liberalisme adalah merujuk kepada pegangan kepada pemikiran yang mendorong melakukan tindakan bebas berdasarkan pegangan hak kebebasan bersuara. Antara kesan negatif yang diperolehi daripada pemikiran liberal menggugat keamanan komuniti. Mereka menolak sistem perundangan syariah. Hal ini kerana mereka berpendapat undang-undang syariah telah ketinggalan zaman. Hal ini amat bahaya jika ia tidak dicegah atau dibendung kerana ianya boleh menyebabkan kekacauan dan melakukan kekeliruan dalam sesebuah negara Islam. Seterusnya, wujudnya sistem sekularisme yang memisahkan urusan duniawi dan juga ukhrawi. Perkara ini adalah memisahkan hal dunia dengan tidak berlandaskan agama, iaitu bebas campur tangan agama dalam aspek pengurusan, pemerintahan, pendidikan dan lain-lain urusan pentadbiran dalam landasan agama Islam yang benar. Selain itu, golongan liberal berleluasa di media sosial memberikan impak negatif kepada masyarakat, terutama sekali golongan muda. Media sosial adalah satu cara paling mudah untuk menyebarkan fahaman mereka sekaligus dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat, terutama golongan muda yang mudah terpengaruh. Medium ini boleh dijadikan seperti medan perang. Tambahan pula, golongan yang mudah terpedaya dan tidak memeriksa asal-usul fakta berlandaskan agama akan mudah percaya dengan baik-baik dan susunan ayat penyampaian liberalisme. Tambahan pula, perkongsian-perkongsian golongan yang liberal akan cenderung mendorong dalam penyebaran berita dan maklumat yang salah dan palsu dan memberi kesan buruk pada generasi yang akan datang. Ianya cenderung untuk berlaku penyebaran dan berita maklumat yang tidak sahih. Perkara ini juga amatlah berbahaya kerana rangkaian internet adalah salah satu rangkaian yang paling mudah untuk menyampaikan penyebaran ideologi sendiri untuk memanipulasikan masyarakat. Akhir sekali, melahirkan generasi berfikiran sempit atau berfikiran jumud, iaitu individu yang mempunyai pemikiran yang tertutup. Dengan lebih mudahnya pemikiran tertutup kerana mereka sebenarnya hanyalah ingin meluahkan pendapat mereka tanpa menerima pandangan orang lain, seperti peribahasa Melayu melabelkan golongan besar kepala. Golongan ini amat bahaya kerana mereka boleh mencapai tahap yang keterlaluan yang menimbulkan pergaduhan dan kekerasan antara satu sama lain. Seterusnya, kami akan membentangkan cadangan bagi menangani penyebaran liberalisme. Yang pertama, masyarakat perlu menghayati ajaran Islam dengan lebih mendalam. Mengamalkan ilmu merupakan kewajipan yang paling utama ke atas seseorang Muslim. Penghayatan ilmu akan dapat membentuk kepribadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertakwa. Mereka juga boleh mempelajari dan memantapkan ilmu-ilmu agama daripada guru-guru agama yang bertauliah dan berautoriti supaya dapat meningkatkan lagi penghayatan tersebut. Oleh yang demikian, ia dapat dijadikan sebagai benteng daripada terjerumus dengan segala bentuk fahaman dan salah yang kian menular pada masa kini. Cadangan yang seterusnya ialah pemantauan media sosial. Media sosial menjadi pilihan untuk berkomunikasi kerana penggunaannya tanpa batas dan maklumat boleh disebarkan secara global. Penggunaan media sosial yang memberikan impak yang negatif kepada pengguna lain mampu menggugat keamanan masyarakat dan negara. Pada zaman yang sebercanggih ini, SKMM perlu berganding bahu bersama agensi agama bagi memantau media sosial yang mempunyai unsur-unsur liberalisme dengan menyekat akaun media sosial mereka daripada terus diakses oleh masyarakat. Di samping itu, inisiatif berterusan seperti ini dapat membantu memendung penyebaran fahaman liberalisme ini dari terus tersebar luas dan menjamin keamanan negara.
Akhir sekali, institusi pendidikan juga berperanan bagi menangani liberalisme ini. Institusi pendidikan juga perlu memberi lebih penekanan dalam mengajar dan melatih pelajar supaya berfikir secara kritis. Liberalisme sewajarnya didedahkan kepada pelajar sejak di sekolah menengah lagi. Kementerian Pendidikan Malaysia disarankan menambah satu tajuk khas berkaitan sejarah kemunculan fahaman-fahaman di dalam buku teks sejarah. Hal ini demikian kerana sejarah merupakan subjek wajib lulus dalam SPM dan dipelajari oleh semua pelajar tidak mengira agama dan bangsa. Seterusnya dipersilakan Nur Syahira untuk membentangkan kesimpulan. Kebebasan individu dilihat sebagai nilai politik mutamat dalam liberalisme. Secara umumnya, pahaman ini bersetuju dengan prinsip seperti kebebasan bersuara, hak kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang dan hak individu. Kemunculan liberalisme ini adalah berpunca daripada pertembungan daripada kepelbagaian agama Kristian. Kesan daripada liberalisme ini menimbulkan pelbagai masalah sosial, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Liberalisme terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu politik, budaya dan ekonomi. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menghayati ajaran Islam yang lebih mendalam untuk mempunyai jati diri yang tinggi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.